Salam sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan kertas kajian saya yang bertajuk Tinjauan Pasaran Kerja Graduan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Muka. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan rakan kajian saya. Saya sendiri, Muhammad Faizal bin Mat Zulkifli, merupakan pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Muka. Dan rakan saya, Encik Muhammad Azlan bin Abdul Aziz, juga merupakan pensyarah di Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Muka. Sebelum saya meneruskan pembentangan saya, berikut merupakan elemen yang akan dibentangkan oleh saya. Yang pertama adalah pengenalan, yang kedua adalah kajian literatur, yang ketiga adalah metodologi kajian, yang keempat adalah hasil kajian, dan yang kelima adalah kesimpulan. Untuk pengenalan, program Diploma Teknologi Maklumat ataupun Teknologi Digital merupakan satu daripada 7 program pengajian yang ditawarkan di Politeknik Muka, Sarawak. Secara umumnya, program ini dibahagikan kepada 5 khususan ataupun track yang berbeza, iaitu Software and Application Development, Networking System, Information Security, Game Development dan Pembangunan Web. Politeknik Muka menawarkan program DDT yang mengkhususkan kepada track SAD dan juga NS. Dengan peredaran teknologi yang pantas, graduan perlu diberikan penekanan secara khusus berkenaan cabang IT yang dipelajari supaya keterjaminan pekerjaan selepas bergraduasi dapat ditingkatkan. Hakikat bahawa pelajar sering diajar teknologi dan konsep lapuk adalah salah satu kelemahan utama dalam pengoperasian program ini, di mana kelas-kelas banyak memberi penekanan kepada hafalan maklumat berbanding aplikasi praktikal, yang menyebabkan pelajar tidak bersedia untuk menempuh halangan yang akan mereka hadapi di dunia nyata. Ini dapat mengakibatkan jurang pengetahuan yang menghalang keupayaan pelajar untuk mendapatkan pekerjaan ataupun maju dalam kerjaya mereka. Justru itu, kajian terhadap program sedia ada, iaitu Diploma Teknologi Digital ataupun DDT di Politeknik Muka telah dibuat bagi melihat impak pelaksanaan di dalam pasaran kerja dan kesepadanan pekerjaan para graduan DDT selepas bergraduasi. Seterusnya adalah objektif kajian. Dalam kajian ini kami telah mengenal pasti 2 objektif utama, iaitu yang pertama adalah untuk mengenal pasti peratusan graduan yang mendapat pekerjaan dan kesepadanan pekerjaan dalam graduan yang bekerja dalam bidang bagi program DDT sejurus tamat pengajian. Yang kedua adalah untuk mengukur indeks kepuasan graduan semasa berada di institusi. Seterusnya adalah berkenaan dengan persoalan kajian. Persoalan kajian yang akan kami kaji dalam kajian ini adalah berapakah peratusan graduan teknologi maklumat, iaitu SAD dan juga NS, yang mendapat pekerjaan sejurus tamat pengajian sama ada di dalam bidang ataupun tidak. Dan yang kedua adalah berapakah indeks kepuasan graduan berdasarkan pengalaman di institusi. Seterusnya adalah berkenaan dengan kajian literatur. Kekurangan pengalaman praktikal yang diperlukan untuk kebanyakan profesion IT adalah salah satu masalah utama. Kebanyakan program Diploma Teknologi Maklumat adalah berbentuk teori dan tidak memberikan pelajar pengalaman praktikal yang mencukupi. Kepantasan teknologi merupakan satu lagi kesukaran yang dialami oleh calon Diploma Teknologi Maklumat. Pelajar yang menamatkan pengajian mungkin mendapati bahawa pengetahuan mereka sudah lapuk di pasaran kerja kerana teknologi berkembang dengan begitu pantas. Bagi sebilangan kecil jawatan terbuka, terdapat ramai graduan IT yang bersaing untuk mendapatkannya. Graduan yang mempunyai pengalaman yang lebih besar dan kebolehan terkini berkemungkinan besar untuk mendapat pekerjaan. Metodologi kajian. Untuk mengumpul data daripada graduan Diploma Teknologi Maklumat, kaedah yang digunakan adalah berbentuk tinjauan keratan rentas. Soal selidik tinjauan dibuat menggunakan skala Likert untuk menilai bagaimana pelajar melihat kesukaran yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan yang bersesuaian selepas menamatkan pengajian. Kaedah ini menanyakan beberapa soalan tentang persepsi graduan tentang tahap persediaan dan kaedah mencari pekerjaan serta kebolehcapaian peluang pekerjaan. SPSS ataupun Pakej Statistik untuk Sains Sosial digunakan untuk menganalisis data tinjauan. Statistik interferensi digunakan untuk menguji hipotesis dan melihat pautan antara pemboleh ubah, manakala statistik deskriptif digunakan untuk meringkaskan data.
Untuk lebih tepat, analisis regresi berganda digunakan untuk menentukan pemboleh ubah yang mempengaruhi persepsi pelajar terhadap kesukaran yang mereka hadapi dalam mencari pekerjaan yang relevan dalam pasaran. Seterusnya adalah hasil dapatan kajian. Rajah 1 menunjukkan perbandingan jantina antara lelaki dan perempuan. Secara keseluruhannya, graduan DDT Teknologi Maklumat bagi tahun 2021 dan juga 2022 mempunyai 149 graduan dan terdiri daripada 47.65% perempuan dan 52.35% lelaki. Rajah 2 pula menunjukkan perbandingan mengikut track sama ada SAD ataupun NS. Secara keseluruhan, terdapat 149 graduan yang terdiri daripada 88 graduan SAD dan 61 graduan NS yang mewakili 40.9%. Dan rajah ketiga menunjukkan perbandingan antara status pekerjaan mengikut track. Bagi track SAD ataupun Software Application Development, 59 orang graduan ataupun 67.05% bekerja. Dan 29 orang graduan iaitu 32.95% tidak bekerja. Bagi track Networking System pula ataupun NS, 44 graduan iaitu 72.13% bekerja, manakala 17 graduan iaitu 27.87% tidak bekerja. Berikut merupakan rajah 4 iaitu perbandingan status pekerjaan mengikut bidang ataupun tidak. Secara keseluruhan terdapat 103 graduan yang bekerja. Dan bagi graduan DDT track SAD yang bekerja dalam bidang hanyalah 13 orang iaitu mewakili 22.03% dan yang tidak bekerja dalam bidang iaitu 46 graduan yang mewakili 77.97%. Bagi track NS pula 13 orang graduan iaitu mewakili 29.55% bekerja dalam bidang, manakala 31 graduan yang tidak bekerja dalam bidang mewakili 7.45%. Secara keseluruhan, track SAD yang bekerja adalah 59 graduan dan bagi track NS 44 graduan bekerja dan secara totalnya terdapat 103 graduan daripada 149 graduan yang bekerja. Seterusnya adalah indeks kepuasan terhadap Politeknik Muka. Berikut merupakan beberapa kriteria yang ditanya dalam kajian. Rajah 4 menunjukkan skor kepuasan pelajar terhadap beberapa aspek di Politeknik Muka, seperti jadual bergraduasi ataupun graduate on time, penyediaan maklumat pekerjaan, kehidupan pelajar, sumbangan kepada komuniti luar, pembelajaran sepanjang hayat, kemahiran dalam bidang yang dipelajari, dan kesesuaian bidang dalam keperluan industri. Secara keseluruhannya, berdasarkan kriteria yang ada dalam kajian, keseluruhan kriteria menunjukkan pelajar telah menjawab 4 dan ke atas. Seterusnya adalah kemahiran dan sikap pelajar. Jadual ini atau rajah ini menunjukkan peratusan graduan yang setuju dengan pernyataan mengenai kemahiran. Sebagai kesimpulan, perkembangan teknologi terkini menyebabkan graduan perlu meneroka sesuatu bidang supaya dapat dijadikan kerjaya masa hadapan mereka. Jika graduan masih mengharapkan silibus ataupun ilmu yang dipelajari semasa di institusi, besar kemungkinan graduan akan ketinggalan dan sukar untuk mendapatkan pekerjaan. Selain daripada ilmu pengetahuan di institusi, pengalaman yang diperoleh terutama di luar waktu pembelajaran seperti program sukarelawan sangatlah penting dalam membentuk diri seorang pelajar dalam usaha menyiapkan diri ke alam pekerjaan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.